Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya tak nak susahkan saudara, saya nak semua sambut Selangor saja. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi kalau saya sebut perpaduan, tuan-tuan sebut Selangor boleh? Boleh. Kalau saya sebut kita, tuan-tuan sebut kita Selangor boleh? Boleh. Perpaduan! Perpaduan! Perpaduan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih pengerusi majlis, rakan-rakan pimpinan, saudara Syed Ahmad, YB, Adam Adli, Datuk Nik Omar, Ustaz Nik Omar, dan semua pimpinan Barisan Nasional, Pakatan Harapan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini kita sudah masuk hari yang kelima atau hari ke-6. Bermakna kita hanya berbaki 9 hari lagi untuk menentukan nasib Malaysia dan nasib negeri Selangor 5 tahun akan datang. Bila saya sebut tentang nasib Malaysia, ini bukan bererti kalau ada apa-apa yang pelik berlaku pertukaran di negeri Selangor, jatuh kerajaan persekutuan. Itu tak pasti lagi. Tetapi apa yang saya nak sebutkan pada hari ini, dengan masa yang sedia ada dan tunggu saudara Rafizi sampai, kita sebenarnya dalam proses pemulihan. Pemulihan daripada apa? Pemulihan daripada pandemik dan kesan-kesan daripadanya. Antara perkara yang terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan sekarang adalah masalah ekonomi dan kesan-kesan kepada rakyat akibat daripada perintah kawalan pergerakan. Ada yang kena buang kerja, banyak perniagaan yang tutup, ekonomi tidak dapat berjalan. Malahan ada orang sebut kesan daripada masalah ekonomi ini hampir sama buruk atau lebih buruk daripada kesan masalah ekonomi pada tahun 97 dan 98. Sebab itu ada hikmah yang berlaku dalam negara kita. Hikmah daripada keadaan tidak ada siapa pemenang. Lalu ada cadangan untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang namanya kerajaan perpaduan. Dan hari ini bila saya lihat pasukan dalam kerajaan perpaduan ini, sebenarnya kita sedang membentuk satu jajaran baru politik Malaysia. Jajaran yang menghimpunkan begitu banyak parti. Ada 5 coalition ataupun ada 5 permuafakatan yang bergabung. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, dan juga Warisan, dan juga beberapa parti seperti KDM, Datuk Binti Anthony. 19 parti semuanya bergabung. PH kita ada 4 termasuk UMKO. BN ada parti, MCA, MIC, UMNO dan beberapa parti Sabah. GPS, GRS ada parti-parti tertentu. Dan sebab itulah negara kita belajar daripada pengalaman. Pengalaman apa? Selepas berlaku sesuatu pengalaman dan cabaran, kita keluar dengan lebih kuat, kita bangun dengan lebih hebat. Buktinya tahun 69 ada masalah perbalahan kaum, melibatkan sedikit dan juga melibatkan pertumpahan darah yang tidak kita mahu ulangi lagi. Masa itu lahir dalam politik Malaysia apa? Satu gabungan yang paling kuat, yang bertahan puluh tahun dalam kerajaan. Gabungan itu namanya Barisan Nasional, yang isi bawa kejayaan termasuk bangunkan negeri Selangor menjadi negeri maju pada tahun 2005. Dan selepas beberapa episod ketidaktentuan, bertukar Perdana Menteri dan kita bentuk satu koalisi baru, saya rasa koalisi perpaduan negara yang sedang ada pada hari ini, kalau kita bertapak dengan lebih jauh, inilah masa depan Malaysia yang sebenar. Satu gabungan perpaduan yang meliputi hampir semua kaum yang ada di Malaysia. Orang Sabah, orang Sarawak, ada parti pelbagai kaum, ada parti orang Melayu, ada parti orang Cina, yang bangun berdiri, duduk sama, berbincang muafakat untuk apa? Untuk selamatkan negara. Untuk apa? Untuk pulihkan negara.
Untuk apa? Untuk majukan negara kita bersama-sama. Dan negeri Selangor tidak boleh keluar daripada aliran perpaduan ini. Sebab itu tolong sokong Pakatan Harapan di DUN Lembah Jaya ini. Sebenarnya tuan-tuan, lawan kita yang nama Perikatan Nasional itu, dia pun ada cita-cita nak buat gabungan sebesar ini. Itulah cita-cita sebenar mereka. Sebab itu mereka namakan kumpulan mereka sebagai Perikatan Nasional. Bunyi macam bunyi perikanan, kadang-kadang jadi pertikaian. Tak apa kan tu? Pandailah nama dia kan. Dia nak cuba buat, tetapi dia buat dengan tidak ikhlas. Kenapa tak ikhlas? Sebab mereka bentuk daripada pelarian. Parti Bersatu ni, dia lompat. Dalam UMNO dia lompat. Dalam Pengadilan dia lompat. Dalam parti lain dia lompat. Dia gabung jadi Parti Bersatu. Bersatunya para pelompat-pelompat dan kata-kata. Sebab itu dia tak boleh tenang, dia tak boleh duduk diam. Ketika dalam kerajaan PH, dia buat huru-hara. Ketika bergabung dengan BN, bertembung sama-sama sendiri dalam pilihan raya negeri. Ketika gabung dengan parti lain, dia nak tikam parti Sahabat. Lepas menang pilihan raya, tak menang tak cukup, dia nak curi ahli parti lawan. Tuan-tuan, negara kita perlukan permuafakatan, perlukan perpaduan, dan orang-orang yang kerja dia nak pecah belah untuk kepentingan sendiri, kepentingan peribadi, tak layak untuk memimpin Selangor di kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Nak layak macam mana? Asas awal pun kerja dia nak tikam kawan. Tuan-tuan tengok tak lama lepas pilihan raya ni. Kalau dia kalah tuan-tuan, saya yakin tak lama bercerailah PAS macam mana lepas bercerai dengan Muafakat Nasional dan mencerai Pakatan Rakyat. Ni tak nak doa lah buruk-buruk, tapi sejarahnya macam tu lah. Dulu dengan Pak Ponam bercerai, dengan Pakatan Rakyat bercerai, dengan Muafakat Nasional belum ada anak dah bercerai. Sebab apa saudara? Sebab mereka rasa mereka lah yang paling mulia. Tadi Ustaz Omar sebut tentang lita'arafu, tentang kenal mengenal. Kenal mengenal ni artinya rasa hormat menghormati. Dalam Al-Quran jelas, jangan kamu menghina sembahan orang-orang lain dan juga agama lain. Kerana apa? Kerana ia akan menimbulkan perbalahan. Hari ini sesama Islam pun, kalau kita tengok, musuh Allah, golongan tidak beriman. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu kita nak bentuk negara, nak pulihkan negara. Bukan kita nak hancurkan masa depan kita. Sebab itu di negeri Selangor, apa saya sebut tadi, daripada zaman Datuk Harun sampailah kepada zaman pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, siapa yang bawa kemajuan? Saya tak pernah nafi, saya tak pernah tolak. Memang UMNO Barisan Nasional majukan negeri kita sampai Selangor jadi negeri paling maju di Malaysia. Menang Pakatan Harapan, menang Pakatan Rakyat 2008, kita sambung tradisi itu. Kita sambung kerja itu. Ada beza tak? Ada. Ada berbalah tak? Ada. Tetapi Alhamdulillah, walaupun berbeza dengan pelbagai cabaran dan rintangan, terima kasih Rafizi, saudara saya dah habis serak tadi. Datang, Alhamdulillah hari ini Selangor penyumbang terbesar macam mana pencapaian BN dulu, dengan sumbangan 25.5% kepada KDNK nasional, paling tinggi dalam sejarah. Nasib baik Rafizi sampai, saya dah berhenti cerita ekonomi, sebab lepas ni kita dengar debat ekonomi di antara dia dan Syahir Nomik. Jemput Azmin, Azmin takut. Jemput Sanusi, Sanusi tak berani. Tak apalah, kita dengarlah nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu bila dia nak serang kita sebelum pembubaran, dia nak tuduh ekonomi kita tak maju, Selangor makin mundur. Kita keluarkan fakta, terciduk dia yang parah. Dia cakap pula kita belanja kurang.
Negeri Selangor alhamdulillah 5 tahun. Saya belanja berapa? 2.3 bilion. 2.3 bilion beli apa? Jaga anak-anak yang baru lahir. Bagi hadiah anak masuk universiti. Bingkas daripada RM200 masa zaman Azmin, saya naikkan RM300, RM3,600. Untuk berapa? 30,000 keluarga. Ada masalah harga barang, saya belanja 20 juta, 30 juta, 4 juta rakyat negeri Selangor dapat beli telur murah, dapat beli ayam murah. Masa zaman Muhyiddin, rakyat nak cari telur pun tak jumpa, dia cari telur pun tak jumpa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila bentang tentang fakta-fakta macam ni, dia cakap apa? Angkuh sombong. Bukan angkuh sombong, kamu yang bodoh sombong. Sebab apa? Sebab dia hidup dalam bubble dia. Dia rasa apa? Dia khianat, dia lompat, itu semua betul. Itu semua selamatkan negara. Tapi sebab perangai mereka, lompat sana, lompat sini, tikam kawan sana, tikam kawan sini, negara tukar Perdana Menteri, negara berubah kepimpinan, tak stabil, tak aman. Sampailah pilihan raya umum, tubuh kerajaan perpaduan, alhamdulillah kestabilan dalam negara dijamin oleh kerajaan dan juga pimpinan-pimpinan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya minta tak banyak, saya minta undi ya tuan-tuan. Bukan saya minta tuan-tuan nak kena sumbang RM20 ke, RM30 ke, RM300. Tuan-tuan kena pergi sawah bendang ke 30 hari, 30 malam, tak ada. Saya minta tolong undi Pakatan Harapan di Dun Lembah Jaya untuk pastikan kesinambungan, kejayaan dan juga kemakmuran kita bersama-sama. Nak kata kita hanya bicara kosong, tak ada. Saya dah bentangkan 2-3 fakta. Nak kata kita tak ada planning, kita ada planning, kita ada rencana. Saya bentangkan 53 tawaran-tawaran kepada rakyat. Saya dah kata dah, tak lama nanti diorang tiru. Betul tuan-tuan, 2 hari saya cakap kita akan tawar 100,000 peluang pekerjaan tenaga mahir dan bergaji tinggi di negeri Selangor dalam tempoh 5 tahun. 2 hari kemudian Azmin di Taman Melawati bersama adalah 50 ke 45 orang. InsyaAllah Perikatan Nasional menang, kita akan tawarkan 100,000 peluang pekerjaan. 2 hari saya sebut, tukarlah sikit 101,000 ke, 102,000 ke, 100,000 dia cakap juga. Sanusi yang kata hebat, dia lagi hebat, dia tawar 100,000 peluang pekerjaan dalam 30 tahun. Kenapa tak 100 tahun terus, oi? Sanusi. Dia tak apalah tuan-tuan. Jadi bila dia tak boleh serang, setip 3 saat, dia akan cipta fitnah. 2-3 hari ini yang kena siapa? Yang kena saya. Sebelum